Astaghfirullahaladzim wa bihamdihi astaghfirullahaladzim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa li ashabil huquqi alaina ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Thumma amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Imam kita Ustaz, sahabat saya Ustaz Subri, pengurusi serta tangkuasa surau, hadirin muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertamanya sekali lagi sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala ya atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang berpanjangan dilimpahkan kepada kita bersama dengan berbagai-bagai bentuk nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, ya, tidak terhitung banyaknya nikmat Allah. Bahkan jikalau kita menilai satu sahaja nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita, maka kita akan merasakan betapa besarnya kurniaan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah, tuan-tuan, pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan masa dan saya adalah dijemput. Patutnya minggu lepas lagi dia tanya tak, cuma mungkin ada miscommunication ke apa orang panggil tak. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya kebetulan lapang pada pagi ini dapat bersama untuk mengisi slot kuliah subuh insya-Allah. Dan pada subuh hari ini tuan-tuan, insya-Allah saya akan kita akan berbincang tajuk yang berkaitan dengan ibadah korban. Ya, saya akan bincang seringkas mungkin dalam masa yang ditetapkan dalam PKP ini. Kau berapa untuk kena berhenti? Syuruk kena berhenti bunyi lonceng syuruk tu kena berhenti lah. Kalau tidak tegur kena saman pula kita semua. InsyaAllah tuan-tuan ni sebab bila sebut tentang ibadah korban ini, kalau kita ingat dalam minggu lepas ya, khutbah Jumaat pun menyentuh tentang ibadah korban. Kalau khutbah semalam menyentuh tentang ibadah haji yang juga ada kaitannya dengan ibadah korban. Jadi cuma dalam khutbah ni tuan-tuan dia hanya sebut sepintas lalulah fadilah, sedikit fadilah hukum secara umum. Maka insya-Allah dalam masa yang ada ni kita akan cuba berbincang secara lebih mendalam berkaitan dengan ibadah korban ini.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, sesungguhnya kami, yakni Allah, telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad nikmat-nikmat yang begitu banyak. Al-Kautsar juga dengan makna dikurniakan kepadamu telaga Al-Kautsar di hari akhirat kelak. Maka sembahyanglah dengan mengikhlaskan diri semata-mata kerana Allah, dan sembelihlah korban. Sesungguhnya orang-orang yang menentangmu itulah merekalah yang putus keturunannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat yang kedua tadi, fasalli rabbika wanhar, setengah ulama menafsirkan yang dimaksudkan dengan dirikanlah sembahyang, yakni dirikanlah sembahyang sunat Aidil Adha, ya, Aidil Adha dengan penuh keikhlasan semata-mata kerana Allah, dan sembelihlah korban, iaitulah pada hari raya Aidil Adha dan pada hari-hari tasyrik. Baik, yang pertamanya dalam perbincangan ibadah korban ini, korban ataupun disebut juga udhiyah, Aidil Adha itu udhiyah, bermaksud menyembelih haiwan yang tertentu jenisnya daripada binatang ternakan yang dikategorikan sebagai al-an'am. Ya, binatang ternakan ni memang banyaklah tuan-tuan. Lembu, ayam, itik pun ternak juga, itik, ayam, ya. Tapi dia tidak termasuk di dalam kategori al-an'am, ya, iaitu unta atau lembu, termasuk kerbau, biri-biri dan kambing, disembelih pada hari Nahar atau hari raya haji, iaitu pada 10 Zulhijjah, dan pada hari-hari tasyrik, yakni pada hari 11 dan 12 dan 13 Zulhijjah. Mudah kira tuan-tuan, raya haji ni ada 4 hari, kita kata tak? Jadi boleh disembelih. Mulanya waktu sembelih adalah selepas daripada sembahyang hari raya Aidil Adha dan berakhir sebelum tenggelam matahari hari yang ke-13 Zulhijjah, kerana bertaqarrub, niatnya kerana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut tadi, fasalli li rabbika wanhar, sembelih pun adalah semata-mata kerana Allah, bukan kerana sebab-sebab yang lain. Syariat ibadah korban ini telah mula disyariatkan pada tahun yang kedua Hijriyah, serentak dengan, kata ulama, serentak dengan pensyariatan ibadah puasa dan juga ibadah zakat. Jadi disyariatkan juga ibadah korban pada tahun tersebut, ini pada tahun 2 Hijrah. Dan juga dikata ulama menyatakan syiar ini, yakni syiar ibadah korban ini adalah satu syiar dalam agama kita, adalah sebagai menghidupkan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang kemudiannya disyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita semalam pun dalam bab haji itu adalah disentuh sikit-sikitlah berkait dengan pengorbanan harta benda, masa dan seumpamanya. Dan saya percaya tuan-tuan pernah tak, kita ini pernah membaca ataupun pernah dibentangkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diuji oleh Allah dengan diperintah supaya menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ya, sebab kalau kita membaca kupasan para ulama, ya,
Allah Ta'ala nak menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, adakah cintanya, kasih dia kepada Allah itu melebihi segala-galanya. Sebab Nabi Ibrahim dan isterinya yang pertama itulah Siti Sarah ni sudah lanjut usia tapi tidak dikurniakan anak, sehinggalah dia berkahwin dengan isteri yang kedua itulah Siti Hajar, lalu dikurniakan seorang putera yang dinamakan Ismail. Ya, bila umur Nabi Ismail ini disebut antara 17 hingga 18 tahun, datang perintah daripada Allah supaya menyembelih anaknya. Inni ara fil manami anni azbahu, diceritakan dalam surah Ibrahim. Ya, sesungguhnya Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku bermimpi bahawa aku melihat di dalam mimpiku bahawa aku ini menyembelihmu. Dan mimpi seorang Nabi, dan Nabi Ibrahim memahami bahawa mimpinya itu berupa perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dipendekkan cerita tuan-tuan, Nabi Ibrahim pada hari 10 Zulhijjah itu, itulah hari Nahar. Hari Nahar ni hari penyenahar, maksudnya hari menyembelih, ya, merujuk kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu sendiri. Ya, kita tak nama hari 10 Zulhijjah ni, kita tak kata hari Nahar, kita hanya sebut hari Aidil Adha lah. Ya, tapi biasa orang Arab ni akan guna Yaumun Nahar, ataupun orang yang pergi buat haji akan diingatkan ini adalah hari Nahar, yakni hari mula menyembelih korban. Jadi Nabi Ibrahim benar-benar telah melaksanakan perintah Allah. Dia merebahkan anak dia, ya, merebahkan anak dia dan meletakkan mata pisau pada leher Nabi Ismail alaihissalam. Dan di sana ada dua riwayat. Ada riwayat menyatakan tak kali dia letak pisau itu, dia nak tarik dah, lalu turun wahyu daripada Allah yang menyatakan, wahai Ibrahim, kamu telah benar-benar melaksanakan perintah Allah. Lalu diturunkan seekor kibas daripada syurga untuk dibuat korban. Ada riwayat menyatakan Nabi Ibrahim benar-benar dah tarik pisau tu, macam nak sembelih betul, tarik, tapi pisau itu tidak melukakan leher Nabi Ismail alaihissalam. Ya, maknanya Nabi Ibrahim ini tidak pernah menukar cinta kasihnya kepada Allah, walaupun kepada putera yang begitu lama dah dia inginkan, kemudian dah lama, kemudian bila dah lahir untuk beberapa ketika datang perintah supaya ditinggalkan fi wadin ghairi zi zar'in, di wadi, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang kering kontang, yang hari ini namanya lembah tu adalah Makkah, Makkah Al-Mukarramah, ditinggalkan. Dia datanglah beberapa kali menziarahi anaknya. Di kemuncak, kalau kita baca dalam Al-Quran itu, kemuncaknya adalah perintah supaya dia membina Kaabah, bangunan Kaabah yang hari ini itulah tempatnya, itulah binaannya. Walaupun di sana adalah riwayat-riwayat yang berbagai tentang bentuk binaan Kaabah di zaman Nabi Ibrahim dan juga Kaabah yang ada pada hari ini. Jadi tuan-tuan, apa yang disebut tadi, bagaimana? Sebab itulah bila kita ini tiba pada hari raya Aidil Adha, kita sentiasa mengingatkan diri kita, saling mengingatkan bahawa bagaimana sembelihan korban ini adalah juga melambangkan cinta kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, melambangkan bahawa kita ini tuan-tuan sanggup buat apa saja, sanggup berkorban semata-mata untuk mendapatkan cinta kasih Allah, semata-mata untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang hadis-hadis, ya, yang menjadi dalil kepada pensyariatan ibadah korban ini sangatlah banyak, ya, sangatlah banyak hadis-hadisnya. Antara hadis yang selalu diulang baca iaitulah
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yawm an-nahri 'amalan ahabba ila Allah 'azza wa jalla min hirakati damin wa innahu la ya'ti yawm al-qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah 'azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsa." Maksudnya tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Korban yang lebih disukai Allah melainkan menumpahkan darah, yakni menyembelih binatang korban. Ini amalan yang paling Allah Ta'ala suka untuk kita ni, hamba dia, lakukan pada hari raya Korban, tuan-tuan. Yakni kita ni menyembelih korban. Mudahnya kita ni masuk panggu lah, tuan-tuan, ambil bahagian untuk melaksanakan ibadah korban. Sesungguhnya binatang korban itu, kata Nabi, datang pada hari kiamat, yakni menjadi saksi, ya, menjadi saksi kepada kita bahawa kita ini telah melakukan suatu amalan yang sangat dicintai, disukai oleh Allah. Pada hari kiamat kelak, binatang korban ini, kata Nabi, datang bersama tanduknya, kukunya dan bulunya, dan Allah memberi pahala ibadah korban itu sebelum darah binatang korban itu jatuh ke bumi. Oleh itu, ikhlaskanlah korbanmu. Masya Allah, tuan-tuan, ya. Bahkan kalau kita membaca dalam riwayat-riwayat yang berbagai, ada satu riwayat daripada Sayyidina Ali menceritakan bahawa bagaimana setiap apa yang kita buat ni dalam melaksanakan ibadah korban, semuanya diberikan ganjaran pahala, ya. Sehingga disebut sesiapa yang bercakap-cakap, berbincang, buat perbincangan tu untuk melaksanakan ibadah korban, setiap patah perkataannya diberikan ganjaran pahala kebajikan. Setiap usaha yang dia buat diberikan. Dia pula mengerjakan ibadah korban, diberikan. Setiap daging yang diagihkan diberikan pahala. Setiap suap yang disuap, setiap suapan daripada daging korban tadi diberikan ganjaran pahala. Setiap sen yang dibelanjakan diberikan ganjaran pahala. Bahkan disebut dalam hadis ini tadi, ada yang saya baca tadi, bahawa bulu, ya, bulu yang ada pada binatang korban itu pun, setiap helai bulu itu pun diberikan ganjaran kebajikan oleh Allah. Nak tahu banyak mana, tuan-tuan bilanglah esok. Nanti dapat seekor lembu, buat apa tu, bilang bulu banyak mana, nak bagi 7 katanya tak. Jadi terpulang. Tapi nak ceritanya, kadang-kadang bulu tu maknanya membayangkan, Masya Allah, Tabarakallah, ya, banyaknya ganjaran pahala yang diberikan Allah kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'aratin hasanah. Orang yang berkorban itu akan dikurniakan bagi setiap bulu binatang korbannya dengan satu kebajikan. Sebab tu ulama kata, ada setengah ulama menyatakan afdalnya bila buat korban ni seekor kambing. Kita ni seorang seekor kambing, sebab sempurna, tuan-tuan. Nak buat seekor lembu tak lalu tu bukan apa, tak lalu duit lah, tuan-tuan, tak? Tak lalu duit. Sekarang lembu ialah mahal, tuan-tuan, ya. Satu bahagian apa mungkin 600 lah kita sekarang, 650, ya. Kita rasa ialah rasa mahal. Tapi kita lihat nanti bagaimana dah hukum-hukumnya. Baik, ini sepintas lalulah. Di sana ada banyak lagi, tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah, hadis-hadis yang menceritakan kelebihan ibadah korban. Yang seterusnya saya nak menyentuh tentang hukum melaksanakan ibadah korban, ya. Hukum melaksanakan ibadah korban ini, di mana hukum melaksanakan ibadah korban ini menurut jumhurul ulama. Kalau tuan-tuan ingat pun, tuan-tuan ingat masa khutbah minggu lepas pun ada disebut tak, ya. Kalau dalam boleh kata jumhur ulama, bahkan imam kita Asy-Syafi'i juga berpendapat bahawa hukumnya adalah sunat muakkadah.
sunat muakkadah yang digalakkan kepada setiap individu muslim yang merdeka, yang berakal, baligh lagi rasyid, maknanya yang baligh lagi, ialah rasyid ni boleh kata yang berakal juga, serta berkemampuan melakukannya, sama ada sedang mengerjakan haji ataupun tidak. Sekurang-kurangnya ibadah korban ni tuan-tuan sekali seumur hidup. Diletakkan juga yang berkemampuan. Namun tuan-tuan, ulama menyatakan makruh meninggalkan ibadah ini bagi orang yang mampu melakukannya. Dan dia kata mampu ni macam mana ya? Ada setengah ulama menyatakan yang mampu ini ialah orang yang, kalau dia ni adalah orang yang termasuk orang yang pembayar zakat, ya. Kalau dia ni orang yang pernah tahu tu dia memang bayar zakat, mampu bayar zakat, maknanya dia mampu juga untuk dia termasuk dalam kategori orang yang mampu berkorban. Bahkan setengah ulama antaranya Imam Hanafi menyatakan hukum korban ini bagi orang yang mampu adalah wajib. Ya, ini berdasarkan hadis yang mafhumnya, ya, hadis yang mafhumnya yang menyatakan bahawa Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang diluaskan rezeki oleh Allah dan mampu berkorban, tiba-tiba dia tidak melakukan korban, lalu kata Nabi, jangan dia datang sembahyang di masjidku ini. Nabi kata, mudah kalau kita bercakap tuan-tuan, kita orang kampung kata, aku tak nak tengok muka dia kat masjid ni. Dia mampu tapi tak buat korban. Ya, Nabi kata, aku tak nak tengok muka dia kat masjid aku ni. Sebab itulah setengah ulama menyatakan hukumnya adalah wajib. Wajib. Namun tuan-tuan, kita pegang dengan kita kata sunat muakkadah. Dalam satu buku yang ditulis oleh, saya lama dah buku ni, adalah Jabatan Mufti Kerajaan Brunei ni, saya lama dah saya ada buku ni. Cuma dalam antara kupasan diberikan oleh pengarang buku ni, dia menyatakan bahawa sunat muakkadah ini dia boleh menjadi sunat muakkadah ainiyah. Iaitulah bagi orang tu, kalau dia ni orang bujang duduk seorang-seorang di rumah dia, orang bujang dia seorang-seorang, jadi sunat muakkadah ainiyah. Maknanya seperti fardu ain, maknanya dia perseorangan itu jadi sunat muakkadah perseorangan baginya, sebab dia duduk di rumah tu seorang-seorang. Dan dia juga menjadi sunat muakkadah kifaiyah, seperti fardu kifayah yang kita faham, yakni contohnya dalam satu rumah tu ramai, ada 10 orang. Jadi kalau ada seorang yang buat, maka memadailah, yang lain tu tak payah buat dah. Tidak dituntut lagi dengan tuntutan yang bersangatan. Dipanggil sunat muakkadah kifaiyah. Ialah dalam rumah tu kadang-kadang kita duduk mungkin dengan anak-anak sekali dah, anak menantu ni, kalau ada seorang dah buat, jadi yang lain tak buat tu terlepas dah dari sudut tuntutannya. Baik. Itu tentang hukum melaksanakan ibadah korban. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kita juga kena beri perhatian tentang yang Nabi sebut, hadis yang diriwayatkan, yang dipegang oleh, ada kata juga pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Malik, bahawa hukumnya adalah wajib ini. Ya, wajib. Maknanya kalau wajib ni tuan-tuan, kalau kita mampu kita tak buat, berdosa lah. Mudahnya begitulah. Dan Masya Allah, hikmah berkorban ini tentulah banyak tuan-tuan, ya, tentulah banyak. Yang biasanya disebut bahawa hari raya korban ni adalah hari di mana kita ni menggembirakan orang-orang yang selama ini mungkin hidup dalam penderitaan. Sebab itulah nanti kita akan sebut tentang pembahagian ibadah korban itu. 1/3 dibahagikan 3, daging itu bagi 3, 1/3 itu adalah wajib diberikan kepada golongan fakir miskin. Wajib diberikan kepada golongan fakir miskin. Itu tentang hukum melakukan ibadah korban. Tapi satu lagi tentang hukum ni, kalau orang itu bernazar, maka jadi wajiblah tuan-tuan, ya.
Kalau dia bernazar, aku bernazar tahun ni nak buat korban contohnya, maka jadi wajib dia melakukan korban pada tahun tersebut. Seterusnya saya nak menyebut tentang dekat nak habis masa dah tuan-tuan. Hikmah saya sebut sepintas lalu lah. Yang pertamanya menghidupkan serta menghayati sunnah Nabi Ibrahim AS. Ya, ini sunnah yang pertama. Sebab dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Al-Arqam, berkata mereka telah bertanya, ya Rasulullah, apakah udhiyah itu, yakni korban itu apa dia, ibadah korban ni apakah kedudukannya ya Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia sunnah bagi bapa kamu Nabi Ibrahim. Ya, ia adalah sunnah, suatu sunnah yang telah ditinggalkan, yang ditinggalkan oleh bapa kamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bertanya lagi, apakah ia untuk kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka tanya, dah udhiyah ni, korban ni kami pun disyariatkan juga ke ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, dengan tiap-tiap helai bulu satu kebajikan. Mereka bertanya lagi, bagaimana bulu yang halus pula ya Rasulullah? Ialah bulu kalau yang kasar tu, ya, bulu yang halus-halus pula macam mana? Lalu Nabi menyatakan, dengan setiap helai bulu yang halus itu juga satu kebajikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Sebab masing-masing tuan-tuan berlumba-lumba nak melakukan amal-amal kebajikan. Baik. Hikmah yang kedua kata ulama ialah untuk mendidik jiwa ke arah taqwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surah Al-Hajj yang kita mungkin selalu dengar juga, yang mana Allah Taala berfirman, lan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang bermaksud daging dan darah binatang korban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Nak didik kita dengan ibadah korban ini supaya meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah, dan juga untuk kita ni menyatakan kesyukuran kita atas berbagai-bagai nikmat dan manfaat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Antaranya Allah Ta'ala tundukkan binatang-binatang itu pun kepada kita suatu nikmat. Kerbau dengan kita agaknya mana lebih besar, mana lebih kuat? Kalau nak tahu mana lebih kuat, pergilah belaga saja dengan kerbau tak? Tak payah kerbau tu, kambing pun kalah kita dah. Ya, tapi Allah Ta'ala tundukkan, mendidik jiwa kita supaya menjadi insan yang bertakwa, dan lalu kita juga melakukan ibadah itu untuk taqarrub ila Allah. Yang ketiganya, hikmahnya adalah menghapuskan dosa dan mengharap redha Allah serta mendapat tempat yang mulia di sisinya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Bazzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah, qumi ila udhiyatik fashhadiha fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha an yughfara laki ma salafa min dhunubik. Yang bermaksud, wahai Fatimah, pergilah ke tempat korbanmu dan saksikanlah ia, sesungguhnya dengan titisan darahnya yang pertama itu akan diampunkan dosa-dosamu yang telah lalu. Sebab itulah orang kita, kalau kau ingat kat kampung dulu tuan-tuan, datang orang yang nak masuk bahagian ni, datang tuan-tuan, tahu datang lelaki ke perempuan ke, datang nengok lembu, ada setengah tempat pergi gosok pula. Tukar sembelih ataupun Tok Imam kata, pergi sentuh lembu tu lah. Pergi tengok. Sebab ada hadis Nabi suruh Fatimah ni pergi tengok, hadir dan pergi tengok. Dalam hadis ni tak katalah pula pergi sentuh, tapi orang kita wallahu alam lah tak, pergi sentuh gosok pula lembu dia tu. Dan Nabi menyatakan setiap titisan darah, suruh tengok sembelih tu, darah yang bersembur tu, yang keluar itu, diampunkan dosa-dosamu yang telah lalu, kata Nabi kepada Sayyidatina Aisyah. Jadi kita ni mengharapkan penghapusan dosa juga daripada ibadah korban ini tuan-tuan, tak dapat redha Allah. Baik.
Yang keempatnya, memperolehi kenderaan atau tunggangan ketika meniti titian siratal mustaqim di hari akhirat kelak. Ini ada disebut juga dalam setengah riwayat, yang mana sabda Nabi yang bermaksud, muliakanlah korban kamu kerana ia menjadi tunggangan kamu pada hari kiamat kelak. Muliakanlah korban kamu. Baik. Itu tentang paling tidak empat. Yang kelimanya, mengikis sifat tamak dan bakhil serta mewujudkan sifat murah hati, mahu berbelanja harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan didik kita tuan-tuan begitu. Ya, sebagaimana zakat juga begitu, mengikis sifat tamak dan bakhil, mewujudkan sifat murah hati. Begitulah juga hikmah ibadah korban ini. Yang keenam, yang terakhirnya adalah menjalinkan hubungan kasih sayang sesama manusia, terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang bernasib baik. Itu dia, itu antara hikmah tuan-tuan disyariatkan ibadah korban ini. Ada baki masa ni tuan-tuan, saya nak menyentuh tentang hukum pembahagian daging korban. Antara yang disentuhlah dalam buku yang saya ada ini, perkara-perkara yang kita kena beri perhatian juga apabila kita ini melakukan ibadah korban. Ataupun sini surau ni ada anjur ibadah korban kita ni? Kita tak ada? Tak ada. Banyak SOP sangat tak? Memanglah lepas melih buat SOP lah, buat sup lah tuan-tuan tak? Dia ada maknanya biasanya kita buat, mungkin tahun ni kan ada banyak kekangan, ada yang menangguhkan dah. Ada tangguhlah sebab banyak sangat syarat tuan-tuan ya. Banyak sangat syaratnya, tapi tak apalah. Apapun, kalau kita masuk tempat lain pun kita kena melihat perkara ini. Antara yang disentuh oleh para ulama bahawa hukum daging korban ni tuan-tuan, kita kena bahagikan dia kepada 3 bahagian. Satu bahagian boleh dimakan oleh yang empunya korban. Tapi kalau ikut sunnah ni, yang sebaiknya dia hanya mengambil sedikit saja untuk sekali makan, 2 kali makan. Yang selebihnya disedekahkan kepada fakir miskin, itu lebih afdal. Bahagian yang kedua, 1/3 yang kedua boleh dihadiahkan kepada sesiapalah, kepada ahli keluarga dia, sahabat handainya, sama ada walaupun dia seorang yang kaya. Saya mudah cakap, kata kita nak hadiah kepada Sultan Perak pun boleh tuan-tuan. Maknanya boleh, sebab dia termasuk bahagian yang boleh dihadiahkan. 1/3. 1/3 yang ketiga adalah, ini adalah bahagian fakir miskin. Bahagian fakir miskin. Dan daging korban ini tuan-tuan hendaklah diberikan dalam keadaan mentah, tidak dimasak. Sehingga kalau mufti dalam buku ni lah, dia sebut, kalaulah contohnya kita masak daging korban, lepas tu kita panggil orang untuk makan, termasuklah fakir miskin. Dia punya pengarang kitab ni menyatakan, maknanya dia itu walaupun dia sebut ibadah korbannya itu sah, tapi dia wajib menggantikan daging, terutamanya bahagian fakir miskin ini, dengan daging yang lain. Sebab hak mereka adalah mendapat daging yang mentah daripada bahagian korban. Kalau kita nak buat begitu juga boleh tuan-tuan, kena minta izin dulu dengan mereka. Kami bahagian kamu ni kami nak masak, nak jamu. Dia kata silalah, tak apa. Lalu kita nak pergi minta izin semua tuan-tuan tak? Ya, jadi sebab itulah, sebab kita buat ibadah korban ni tuan-tuan, matlamatnya adalah untuk mendapatkan redha Allah, mendapatkan pahala ganjaran daripada Allah. Jadi tuan-tuan, kita buat korban ni bukan kerana kita nak makan daging, bukan kerana kita sendiri nak merasa daging tu ya. Bahkan ada di kalangan kita ni yang buat korban di 2 negara, diharuskan dihantar ke Kemboja ke Sudan ke mana-mana negara-negara yang memerlukan. Tak jadi masalah, itu langsunglah kita lah, hanya dihantar gambar lembu, kemudian sembelih apa semua, itu je lah. Daging memang tak merasa lah. Sebab memang itulah yang kita nak tuan-tuan tak. Tujuannya adalah untuk kita ini
menyatakan syukur kita kepada Allah untuk kita ini mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan ganjaran pahala dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sebab itu saya selalu sebut juga kepada sahabat-sahabat yang nak menganjurkan ibadah korban ini, jadi dia kena jelas dalam masalah pembahagian daging korban. Ya, kalau kata kita ni menganjurkan, kita kena tanya orang yang masuk ni, panggu tuan ni macam mana dagingnya, nak suruh, nak minta kami uruskan semuanya ke ataupun nak urus sendiri. Sebab saya ingat kat kampung dulu tuan-tuan, suruh berhenti dah tu, tak ada polis tak pernah lajak sikit. Jadi tuan-tuan, kat kampung dulu kita ingat, ya, daging tu dia serah semualah, 1/7 tu kalau saya Kuala Lumpur dia serah pada tuan tu untuk dia uruskan lah. Dia pun pergilah bagi siapa dia nak bagi, tapi dia tahulah 1/3 ni untuk fakir miskin, 2/3 lagi tu untuk 1/3 untuk dia, dan 1/3 untuk dia bagi pada saudara mara dia ataupun sahabat handai silakan tak. Jadi begitu, ya. Jadi kita pun kena pastikan, kita kena tanya orang yang masuk tu macam mana daging ni, macam mana. Kalau dia kata dia nak ambil, kita serahlah pada dia, terpulang pada dia. Tapi kalau dia serah pada kita, maka kita kena pastikan juga bahawa 1/3 daripada daging itu wajib sampai kepada fakir miskin. Oh, sekarang susah nak cari fakir miskin tak? Ada setengah tempat tu tuan-tuan, dia terpaksa hantar kampung lain pula. Tapi tak apalah, satu negeri tak jadi masalah. Walaupun ada perbincangan, bolehkah kita ni memindahkan daging korban, pindah daging sembelih di sini, pindah ke negara lain. Ada yang kata hukumnya adalah haram, tak boleh, ya, tak boleh, kena fakir miskin tempat tu juga. Tapi kalau dalam satu negeri, bahkan satu negara ni, tak jadi masalah lah tuan-tuan, ya, tempat-tempat yang sama. Tapi kalau kita buat korban di tempat lain, kita hantar duit, itu diharuskan, tak jadi masalah. Itu bukan maksudnya memindahkan daging korban, ya. Kalau memang kita buat di sana, itu tak jadi masalah. Itu ada perbincangan, daging sembelih sini bawa tempat lain. Itu kalau kita dalam satu negeri, satu daerah, tak jadi masalah. Cumanya kita kena pastikanlah bahawa 1/3 itu sampai kepada fakir miskin, ya. Bahkan kalau kita ni yang mengurus ini pun, ialah kalau dia dah bagi orang yang masuk bahagian tu, telah bagi tanggungjawab pada kita, maka kitalah yang kena menguruskannya dengan sebaik mungkin. Ada setengah tempat tuan-tuan, padang habis pada orang yang datang gotong royong tu je tuan-tuan, tak? Habis situ je, ni pakai ambil, tak terkawal. Kadang-kadang berlaku begitu. Ada orang tu dia pergi kutip ekor je. Dalam khutbah dulu sebut dah, jangan duk curi ekor. Ambil ekor lah, ambil kaki lah, dia je ambil, orang lain tak dapat. Ya, baik. Jadi kita kena jelas di dalam pembahagian daging-daging ini, supaya apa tuan-tuan? Supaya ibadah kita ini, ibadah korban kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapat kelebihan-kelebihan yang diriwayatkan dalam banyak hadis-hadis. Sebahagiannya adalah hadis-hadis yang sahih, Bukhari dan Muslim dan seumpamanya. Jadi itulah tentang sepintas lalulah tuan-tuan, ya, tentang cara pembahagian daging korban ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau saya nak sentuh ni ada lagi beberapa perkara, tetapi oleh kerana masa pun ialah dalam PKP ini tuan-tuan, kita kena hadkanlah masa, dan rasanya itulah yang sempat, ya, yang sempat saya sebut sepintas lalu, beberapa hukum berkaitan dengan ibadah korban ini. Jadi tuan-tuan, saya tak tahulah kalau ada tuan-tuan tiba-tiba dengar ni balik kata, aku ni tak masuk korban pula lagi tak. Surau masjid dah tutup dah tuan-tuan, ya. Itu terpulang lah macam mana kita nak buat. Tapi sepatutnya kesedaran ini kita dah ada kesedaran daripada awal. Bila tiba je musim korban tuan-tuan, kita kena usahakanlah untuk kita ni masuk korban, sama ada di dalam negara ataupun luar negara, itu terpulang kepada tuan-tuan sekalian. Jadi moga-moga
ibadah korban yang kita laksanakan pada tahun ini akan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau kita tidak mampu, maka kita berikanlah tenaga kita menjayakan ibadah ini. Dan seumpamanya yang kita sebut tadi, ada hadis yang diriwayatkan, riwayat menyatakan siapa yang kita buat ni dengan berkait dengan ibadah korban ni, semuanya diberikan pahala, ganjaran pahala kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah daging korban tadi disuapkan dalam mulut-mulut orang-orang yang menyuapnya, yang memakannya pun akan diberikan ganjaran pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi setakat itu sajalah yang sempat pada subuh ini, pada pagi ini. Moga-moga apa yang saya bentangkan ini sebagai ulang kaji kita lah tuan-tuan ya, berkait dengan ibadah korban ni ada manfaatnya untuk kita bersama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma dabbirna ya Allah fa inna la nahsinu tadbir. Allahumma adfa' waqshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya ma la yadfa'uhu wa la yakashifu ahadun ghayruk. Allahumma tammim bil khair. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan surah al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.